Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu kita kembali. Pada kali ini kita akan belajar tindak balas redoks bagi perubahan ion ferrum 2 kepada ion ferrum 3 dan ion ferrum 3 kepada ion ferrum 2. Okey, yang pertama sekali kita lihat dulu perubahan ion ferrum 2 kepada ion ferrum 3. Okey, contoh-contoh ejen pengoksidaan yang boleh digunakan bagi perubahan ion ferrum 2 kepada ion ferrum 3 iaitu yang pertama ialah air klorin, yang kedua air bromin, yang ketiga larutan kalium manganat 7 beresid, yang keempat, larutan kalium dikromat 6 beresid dan yang kelima, hidrogen peroksida. Berikut merupakan setengah persamaan penurunan bagi ejen pengoksidaan yang boleh digunakan bagi perubahan ion ferrum 2 kepada ion ferrum 3. Okey, jadi di sini bahan yang bertindak sebagai ejen pengoksidaan akan mengalami tindak balas penurunan. Okey, kat sini terdapat 5 ejen pengoksidaan yang kita perlu ingat iaitu air klorin, air bromin, larutan kalium manganat 7 beresid, larutan kalium dikromat 6 beresid dan hidrogen peroksida. Sekarang kita lihat satu contoh soalan. Cuba kita perhatikan gambar rajah. Okey, dalam gambar rajah terdapat sebuah tabung uji yang mengandungi larutan ferrum 2 sulfat. Okey, larutan ferrum 2 sulfat dititiskan dengan air bromin dan dipanaskan. Okey, berdasarkan gambar rajah tersebut, air bromin merupakan ejen pengoksidaan dan larutan ferrum 2 sulfat mengandungi ion ferrum 2. Jadi, ion ferrum 2 akan berubah kepada ion ferrum 3. Maka, ion ferrum 2 mengalami tindak balas pengoksidaan. Okey, yang seterusnya, ion ferrum 2 bertindak sebagai ejen penurunan dan ion ferrum 2 menderma elektron membentuk ion ferrum 3. Okey, kita lihat perubahan nombor pengoksidaan. Okey, perubahan nombor pengoksidaan ion ferrum 2 daripada positif 2 kepada positif 3. Maka kita boleh tulis setengah persamaan pengoksidaan dengan mudah. Okey, positif 2 kita tulis Fe2 positif. Kemudian positif 3 kita tulis Fe3 positif. Okey, nombor pengoksidaan bertambah sebanyak 1, maka elektronnya kita letakkannya 1 di sebelah kanan. Okey, jadi di sini setengah persamaan pengoksidaan kita akan dapat Fe2 positif kepada Fe3 positif tambah E. Okey, daripada soalan tersebut, pemerhatian yang boleh kita buat ialah larutan yang mengandungi ion ferrum 2 berubah warna daripada hijau ataupun hijau muda kepada kuning atau perang. Ini bergantung kepada kepekatan. Jika hijau muda, ia berubah kepada kuning. Jika hijau, ia berubah kepada perang. Okey, kita lihat yang seterusnya. Okey, molekul bromin ataupun air bromin yang kita gunakan merupakan ejen pengoksidaan. Okey, maka molekul bromin mengalami tindak balas penurunan dengan cara menerima elektron membentuk ion bromida, Br negatif. Okey, maka kita boleh tulis perubahan nombor pengoksidaan bagi molekul bromin Br2 iaitu daripada sifar kepada negatif 1. Maka kita boleh tulis setengah persamaan penurunan dengan mudah. Okey, sifar kita tulis Br2, negatif 1 kita tulis Br negatif. Kita seimbangkan dulu persamaan dan kita dapati 2 elektron. Ada 2 elektron dan kita letakkannya di sebelah kiri. Maka setengah persamaan penurunan iaitu Br2 tambah 2E kepada 2 Br negatif. Okey, untuk soalan ini juga, pemerhatian bagi air bromin, warna perang air bromin akan menjadi tidak berwarna. Okey, ujian pengesahan bagi ion ferrum 3 yang terbentuk dalam hasil tindak balas ini. Okey,
Tambahkan larutan natrium hidroksida atau larutan amonia. Pemerhatiannya yang kita dapat perhatikan mendakkan perang terbentuk. Okey, kita sudah dapat setengah persamaan pengoksidaan dan setengah persamaan penurunan. Maka daripada setengah persamaan pengoksidaan yang kita perolehi tadi, kita darabkan dengan perkali 2 untuk samakan elektron dengan setengah persamaan penurunan. Maka kita batalkan elektron pada setengah persamaan pengoksidaan dan setengah persamaan penurunan untuk mendapatkan persamaan ion keseluruhan. Jadi, persamaan ion keseluruhan yang kita perolehi iaitu 2Fe 2 positif tambah Br2 menghasilkan 2Fe 3 positif tambah 2 Br negatif. Okey, sekarang kita lihat perubahan ion ferrum 3 kepada ion ferrum 2. Ferrum 3 kepada ion ferrum 2. Okey, maka di sini ejen penurunan yang boleh kita gunakan bagi perubahan ion ferrum 3 kepada ion ferrum 2 iaitu magnesium ataupun logam reaktif. Contoh lain ialah zinc dan sebagainya. Okey, kemudian kita juga boleh gunakan sulfur dioksida, hidrogen sulfida dan larutan natrium sulfit. Okey, sekarang kita lihat contoh yang kedua, soalan yang berkaitan dengan ion ferrum 3 kepada ion ferrum 2. Okey, cuba kita perhatikan gambar rajah. Dalam gambar rajah terdapat sebuah tabung uji yang mengandungi larutan ferrum 3 sulfat. Okey, kita perlu baca soalan betul-betul. Ferrum 3 sulfat. Dan bahan lain yang kita guna ialah serbuk zinc. Okey, kemudian kita panaskan, dikenakan haba. Okey, daripada soalan tersebut, okey, kita dapat perhatikan bahawa serbuk zinc merupakan ejen penurunan. Maka di sini larutan ferrum 3 sulfat yang mengandungi ion ferrum 3 akan berubah kepada ion ferrum 2. Maka tindak balas penurunan berlaku. Okey, kemudian ion ferrum 3 bertindak sebagai ejen pengoksidaan. Okey, maka di sini ion ferrum 3 menerima elektron membentuk ion ferrum 2 daripada positif 3 kepada positif 2. Maka perubahan nombor pengoksidaan ion ferrum 3 daripada positif 3 kepada positif 2. Okey, sekarang kita sudah boleh tulis setengah persamaan dengan mudah. Okey, positif 3 kita tulis Fe3 positif, positif 2 kita tulis Fe2 positif. Okey, bilangan nombor pengoksidaan berkurang sebanyak 1, maka elektronnya pun adalah 1 dan kita letak di sebelah kiri. Maka setengah persamaan penurunan iaitu Fe3 positif tambah E menghasilkan Fe2 positif. Okey, sekarang kita lihat pemerhatian daripada soalan ini. Okey, larutan yang mengandungi ion ferrum 3 berubah daripada kuning atau perang kepada hijau muda atau hijau. Okey, zinc merupakan ejen penurunan. Seterusnya, zinc mengalami pengoksidaan dengan cara menderma elektron membentuk ion zinc iaitu Zn2 positif. Maka di sini, perubahan nombor pengoksidaan zinc daripada sifar kepada positif 2. Okey, kita boleh tulis setengah persamaan pengoksidaan. Sifar kita tulis Zn. Positif 2 kita tulis Zn2 positif dan elektron kita letak di sebelah kanan tambah 2E. Maka setengah persamaan pengoksidaan Zn kepada Zn2 positif tambah 2E. Okey, pemerhatian untuk soalan ini, serbuk zinc melarut.
Kemudian ujian pengesahan bagi ion ferrum 2 iaitu tambahkan larutan natrium hidroksida atau larutan amonia, pemerhatiannya mendakkan hijau terbentuk. Okey, kita sudah dapat setengah persamaan pengoksidaan dan setengah persamaan penurunan. Maka di sini daripada setengah persamaan penurunan yang kita perolehi tadi, yang kita tulis tadi, kita darabkan dengan perkali 2 untuk samakan elektron dengan setengah persamaan pengoksidaan. Maka kita batalkan dulu elektron pada kedua-dua setengah persamaan untuk mendapatkan persamaan ion keseluruhan. Maka kita dapat persamaan ion keseluruhan Zn tambah 2Fe3 positif kepada Zn2 positif tambah 2Fe2 positif. Setakat ini saja pembelajaran kita pada kali ini. Jangan lupa tekan butang subscribe supaya anda tidak terlepas siri bersama cikgu yang seterusnya.